Seterusnya dari negeri di bawah Bayu, simulasi SAR kawasan pergunungan guna peralatan teknologi terkini. Butirannya bersama Anisia Dowles. Silakan. Baik, Sahih. Taman-taman Sabah dicadang menggunakan kepakaran tinggi, peralatan dan teknologi canggih khusus dalam simulasi mencari dan menyelamat SAR terutama di kawasan pergunungan. Mencadangkan perkara itu, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Surveyor Muhammad Yusri Abdullah berkata, ia termasuklah mengangkat mangsa dan menghantar keperluan di tempat kejadian aras tinggi menggunakan helikopter, penggunaan drone atau teknologi geospatial bagi mengesan lokasi dengan lebih tepat. Datuk Muhammad Yusri yakin ia mampu memantapkan lagi latihan simulasi tersebut selain meningkatkan tahap keyakinan pengunjung terhadap kesiapsiagaan pasukan keselamatan di kawasan pergunungan. Simulasi ini adalah penting bukan sahaja kepada kesiapsiagaan pasukan penyelamat untuk menghadapi apa-apa juga bencana termasuklah gempa bumi, tetapi juga adalah penting untuk memberi keyakinan terutama kepada pendaki gunung. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan majlis penutupan simulasi SAR Gunung Kinabalu 2022 siri ketiga di Kompleks Taman Kinabalu Kundasang, Ranau. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan agar satu kajian menyeluruh disediakan di kawasan titik panas gempa untuk dijadikan dasar pendidikan kesedaran dan tindakan mengenai gempa bumi di peringkat komuniti dan sekolah. Sementara itu, pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Maklarin Lakim berkata, latihan simulasi SAR amat bermakna kali ini setelah tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Yang mana dia mengukuhkan kerjasama rapat dalam kalangan pasukan-pasukan penyelamat yang terbabit ataupun pemegang taruh untuk aktiviti pendakian Gunung Kinabalu. Manakala pegawai daerah Ranau bercadang mewujudkan satu pusat kawalan operasi bencana PKOB bagi Pekan Kundasang disebabkan jarak ke PKOB Ranau agak jauh. Sebelum ini kita sudah mempunyai PKOB untuk daerah Ranau, Parangkumi Kundasang. Tapi kalau untuk part-part bencana alam ini, saya melihat supaya diadakan satu lagi PKOB di Kundasang ini sebab kita mengambil maklum tentang pengalaman-pengalaman lalu. Lebih 260 anggota terlibat dalam simulasi SAR kali ini. Yayasan Sabah melalui bahagian konservasi dan pengurusan alam sekitar mengambil inisiatif mengadakan eksplorasi saintifik kawasan konservasi Sungai Taliwas Lahadatu bermula hari ini hingga 17 Jun. Pengurus Kumpulan Bahagian Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar Yayasan Sabah, Dr. YD Sinun berkata, eksplorasi saintifik itu diadakan bertujuan mengkaji kepelbagaian bio, sumber asli dan potensi konservasi Sungai Taliwas TRCA bagi merangka pelan pembangunan dan aktiviti konservasi di TRCA. Hasil daripada dapatan yang akan ditemui oleh penyelidik-penyelidik selama 10 hari ini ataupun selama 2 minggu akan menghasilkan satu ketetapan yang jelas bahawa kawasan ini adalah salah satu kawasan yang patut diketengahkan sebagai destinasi pelancongan Malaysia dan begitu juga sebagai tempat di mana penyelidikan akan berterusan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelepasan eksplorasi saintifik kawasan konservasi Sungai Taliwas di Menara Tun Mustafa, Kota Kinabalu yang disempurnakan pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Gulam Haidar Han Bahadar. Eksplorasi ini melibatkan 166 orang peserta iaitu 99 penyelidik dan pembantu penyelidik serta 67 kaki tangan bahagian konservasi dan pengurusan alam sekitar Yayasan Sabah. Selain Yayasan Sabah, eksplorasi ini turut dianggotai Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah, Taman-Taman Sabah, Universiti Malaysia Sabah UMS, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, WWF Malaysia, Sabah Environmental Trust, Lembaga Pelancongan Sabah dan Pusat Biodiversiti Sabah.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan Rina Jainal menafikan dakwaan menerima sebarang imbuhan daripada pihak tertentu untuk bertindak keluar daripada Parti Warisan Sabah Warisan. Beliau berkata keputusan keluar parti dan menyertai Parti Harapan Rakyat Sabah Harapan Rakyat yang menyokong kerajaan negeri Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN dibuat tanpa paksaan atau tawaran, sebaliknya dengan kerelaan hati demi kepentingan rakyat terutama di kawasan Kukusan. Apapun tomahan, saya bersedia memang. Saya sudah fikirkan saya akan hadapi apapun rintangan, apapun tomahan, kerana saya tahu niat saya hanya untuk bekerja dan berkhidmat yang terbaik untuk masyarakat khususnya di Tawau. Saya tidak perlu pening dan pusing soal masalah-masalah politik di luar mengenai perebutan kuasa. Rina berkata demikian ketika ditemui media di kediaman Presiden Harapan Rakyat Tan Sri Liew Yun Fah di Tawau. Beliau yakin dengan bekerja bersama-sama Presiden dan ahli-ahli Harapan Rakyat yang kebanyakannya tinggal di Tawau akan lebih fokus untuk membantu rakyat di Kukusan. Hari ini kita telah nampak banyak fitnah bahawa kita bagi Rina imbuhan, kita telah bagi dia sign dokumen dan sebagainya. Saya berani kata di sini. Saya bagi tahu Lina. Kalau kamu dibeli dengan wang ringgit, kamu tidak ada nilai. Rakyat bukan buta. Rakyat bukan pekak. Rakyat tahu sudah nilai siapa dia. Semalam Rina menjadi wakil rakyat ke-6 keluar daripada warisan selepas 5 adun lain sebelum ini, iaitu Adun Segama Datuk Muhammadin Ketapi, Adun Melalap Datuk Peter Anthony, Adun Sebatik Hassan Awang Ghani Pangeran Amir, Adun Sindumin Datuk Yusuf Yaakob dan Adun Limbahau Datuk Juil Nuantim. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Begitu juga dengan menanamkan perasaan menghargai budaya dan tradisi masyarakat setempat perlulah didedahkan sejak kanak-kanak lagi. Justru sambutan Pesta Keamatan SK Kebayau Telipuk adalah manifestasi terhadap penerapan nilai kebudayaan tempatan kepada kanak-kanak. Pesta Keamatan SK Kebayau Telipuk antara lain bertujuan menarik perhatian pelajar untuk hadir ke sekolah setelah mereka melalui kawalan pergerakan COVID-19 sepanjang 2 tahun lepas. Pelajar ini dapat mempelajari secara praktikal mengenai pengetahuan asas kebudayaan seperti kraftangan, tarian, sukan tradisi maupun pakaian suku kaum Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus. Mereka juga didedahkan sedikit sebanyak bahasa etnik tempatan melalui nyanyian sekaligus menyambung tradisi berkenaan untuk generasi akan datang. Pesta Keamatan ini dimeriahkan 73 pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 dengan bimbingan 14 guru. Perayaan Tanda Keamatan macam peringkat sekolah dan peringkat kampung macam ni sepatutnya memang diadakan pada setiap tahun lah. Perpaduan seperti ini yang dianjurkan di sekolah SK Kebayau ini syaratkan tiap-tiap tahun boleh diadakan supaya macam silaturahim di antara ibu bapa, pelajar dan guru-guru semakin erat. Sangat gembira sebab dapat merayakan Hari Keamatan. Saya berharap Pesta Keamatan ini dapat diadakan setiap tahun. Rasa gembira sebab dapat sambut keamatan. Sebab boleh penampakan baju. Saya berharap dapat disambut setiap tahun. Antara acara yang diadakan adalah pertandingan unduk kadau, sukan doi, sukan deka, permainan tradisi dan persembahan tradisional. Pesta Keamatan bukan hanya dirayakan pada peringkat kampung, daerah dan negeri, malah turut diadakan pada peringkat sekolah dalam usaha menerapkan pendidikan kebudayaan tradisi sekaligus mewujudkan semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan generasi muda. Rosalie Jis, Berita RTM. Baik, sekian bahan berita dari Sabah. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam negara bersama Sahi. Silakan, Sahi. Terima kasih, Anne.